Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur al-mudhhibi lil-nisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin ala ma wasi'u Allah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilata 'ala al-khair wa ibtigha'a wajhihi wa mardati wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Yang pertama sekali, mari kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kita nikmat, qudrat dan iman, dan kepada kita keafiatan ke dalam diri kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita juga sebagai umat Islam yang mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keduanya, saya ingin mohon maaflah kepada para jemaah masjid dan kepada pihak jawatan agama dan sebagainya dalam keadaan tidak menuruti SOP. Dan saya khawatir juga kalau tiba-tiba kesalahan daripada saya seorang melibatkan seluruh jemaah. Jadi saya minta maaf atas perbuatan tersebut. InsyaAllah saya akan cuba ikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak jawatan agama, iaitu berhenti kuliah selepas ataupun sebelum azan, InsyaAllah. Oleh kerana saya tidak maklum tentang SOP tersebut, jadi insyaAllah hari ini saya akan cuba ikut patuh kerana sebelum ini kalau kita lihat, saya juga pernah kuliah di tempat lain dan telah ditegur oleh pihak masjid juga supaya tidak melanjutkan kuliah selepas azan isyak. Tapi itu adalah kerana permohonan daripada jemaah yang ingin solat berjemaah awal. Itu bezalah. Jadi saya tengok jemaah sini dulu waktu sebelum PKP, alhamdulillah lah ada sambung lepas isyak kan. Tapi yang pentingnya, yang saya nak maklum kepada tuan-tuan, kelebihan dalam kita melewatkan solat sunnah isyak ni adalah salah satu sunnah Nabi juga. Nabi pernah melewatkan solat isyak untuk tujuan-tujuan yang baik, atau tujuan-tujuan yang ada manfaatnya buat kita, seperti majlis ilmu dan sebagainya. Tapi ala kulli hal, sekarang ni kita dalam tempoh PKP, jadi kita kena patuhlah, sama-sama kita memelihara diri kita daripada penyakit COVID ni. Dan perkara yang ketiga yang ingin saya sebutkan adalah tentang buku ataupun kitab yang kita baca ini, kitab Risalah Al-Jami'ah. Alhamdulillah saya telah buat beberapa kutipan dana daripada jemaah ataupun daripada masyarakat di luar sana, dan saya berjaya mengumpulkan, alhamdulillah, melebihi daripada sasaran. Dan saya telah membeli kitab-kitab tersebut, dan insya-Allah pihak pengurusi ataupun pihak masjid nanti boleh bagi nama kepada sesiapa yang ingin mengambil kitab tersebut, terutamanya hadir kuliah lah. Hadir kuliah lebih afdal lagi ambil kitab tersebut untuk pengajian. Kalau bila saya baca kitab tersebut, tuan-tuan pun bolehlah lihat dalam buku. Dalam buku nanti boleh lihat, boleh faham, kerana terjemahan. Buku tersebut adalah terjemahan daripada setiap matan-matan Arab. Jadi matan-matan Arab. Kerana matan ni ada asal dia, adalah maksud dia qalla lafzuhu wa kathura ma'nah, iaitu sedikitnya daripada dia punya tulisan tapi makna dia banyak. Sebab itulah saya mensyarahkan. Matan dia simple je, pendek, tapi dia punya syarahan panjang. Makna di dalam setiap perkataan itu banyak. Oleh kerana itu perbahasan kita ni mengambil masa yang sangat panjang lah. Kalau kita tengok, baru sampai pergi bab sama'iyat, belum habis lagi bab sama'iyat. Jadi memang agak lama lah kita nak cerita lagi tentang sirat, tentang mizan, tentang haud dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan cuba kupaskan dan bahaskan sedikit demi sedikit insyaAllah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala min as-sirati wal mizani wal hawdi wa ghairi dhalik min umuri al-akhirah wal barzakh wa min su'alil malakain wa 'adzabil qabri wa na'imihi. Jadi pada minggu lepas kita berhenti pada perkataan sirat, iaitu sirat ini seperti yang kita ma'ruf adalah titian sirat lah, yang kita tahu titian sirat yang kita akan lalui di akhirat nanti.
Dan seperti mana yang diceritakan minggu lepas, sirat ini rupa dia lebih halus daripada rambut, aduqqu minasy-sya'ri wa ahaddu minas-sayf, dan lebih tajam daripada mata pedang. Bayangkan logik akal kita nak melalui sesuatu yang halus daripada rambut. Kalau sekarang ni kita berdiri atas rambut pun tak akan dapat menampung berat badan kita sebagai manusia. Dan begitu juga dengan tajamnya, lebih tajam daripada mata pedang. Kalau kita jalan atas paku pun rasa kesakitan tersebut. Jadi itu menunjukkan sirat ini adalah sesuatu yang tidak dapat digambarkan dengan akal kita, kerana ianya berlaku di akhirat nanti. Jadi di akhirat ni perkara yang mustahil pun boleh berlaku. Jadi di sirat ini, kalau ikut dia punya susunan, kita sebenarnya akan melalui mizan dahulu. Tapi dia tak tahulah kenapa muallim menyusun sirat dahulu kemudian mizan. Jadi kita teruskan kepada mizan. Wal mizan adalah timbangan. Yang mana timbangan itu menunjukkan timbangan amal kita lah, amal soleh kita, dan macam mana kita punya kita punya kebaikan di dunia ini. Wal mizan, dan mizan ini disebutkan ta'rifnya, ataupun ta'rifnya itu huma kiffatani azimatani. Ada dua kifah, orang kata apa, alat timbang dua untuk timbang amalan soleh dan amal yang buruk lah, dosa-dosa kita. Kullu kifah mislu ma baina as-sama' wal ard yu'tharu fihi mithqal dzarrah min al-amal. Dan dikatakan umpamakan mizan ini sebesar langit dan bumi. Sebesar langit dan bumi. Kalau diletakkan di muka bumi ini, dia akan mencukupi. Dan dia akan dihitung. Sekecil-kecil zarah sekalipun amal kita akan dihitung dalam timbangan. Jadi macam mana kita punya amal akan ditimbang? Itu persoalan. Disebutkan oleh para ulama, amal kita akan ditimbang daripada suhuf. Kita akan diberikan satu suhuf, ibarat bukulah suhuf, dan suhuf tersebut terdapat amal-amal kita, amal baik, amal buruk. Hatta bila mana kita melihat buku suhuf tersebut, kita akan terkejut kerana melihat amal-amal sekecil amal pun akan ditimbang. Jadi itu menunjukkan kita kena berhati-hati dengan contohnya setiap percakapan yang kita anggap biasa, kita anggap benda tersebut sebagai perkara yang kecil. Contohnya budaya budak-budak zaman sekarang menjadikan maki hamun itu biasa. Sebut perkataan yang kotor-kotor. Mereka menjadikan itu sebagai satu kelaziman. Malah mereka tidak sedar raqib dan atid menulis perbuatan tersebut. Si fulan hari ini menyebut perkataan ... menunjukkan perkara yang sekecil-kecil perkara itu juga dihitung oleh malaikat dan akan ditimbang di mizan nanti, tuan-tuan. Jadi kerana itulah kita perlu pelihara daripada percakapan kita, perbuatan anggota badan kita, kemana kita pergi, kemana kita melangkah, kerana semua perbuatan tersebut akan dihitung oleh malaikat raqib dan atid. Mereka akan hitung. Jadi kerana itu kita perlu berhati-hati supaya timbangan amal kita sentiasa penuh dengan amal pahala. Kalau nak katakan tidak lari daripada dosa, itu memang sifat lumrah manusia. Kita tidak akan lari daripada dosa-dosa ini. Kerana dosa ini ma'ruflah. Kalau kita ni bab mata, nak jaga mata pun susah. Nak jaga mulut, kalau jaga mulut lagi dah susah. Kalau untuk perempuan, untuk lelaki pun sama. Duduk-duduk kedai kopi, pup membawang. Membawang. Pergi-pergi pasar, tengok perempuan lalu, bup, mata liar. Jadi nak katakan kita ni, umat manusia ni memang diuji. Pergi ke pasar diuji, pergi ke kedai makan diuji, pergi di rumah pun diuji. Setiap tempat kita diuji. Dan nabluwannakum min syai'in minal khawfi wal ju'. Dan Allah ni dia akan pasti uji. Dan nabluwannakum bi syai'in, dengan sesuatu, daripada ketakutan, daripada kelaparan, daripada anfus, daripada jiwa-jiwa. Masalah jiwa kita sentiasa akan diuji di mana-mana sekalipun, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kisah dalam hadis tu, dia ceritakan tadi seorang yang datang dalam keadaan amal dia seorang mukmin, orang yang beriman. Ditimbang amalnya, amal pahala banyak dan amal dosanya sedikit. Jadi sepatutnya orang yang ada dosa ini, mereka dihumban ke dalam neraka jahanam. Akan tetapi oleh kerana rahmatnya Allah, jadi dosa dia diampunkan dan dia dimasuk ke dalam syurga. Oleh kerana itu dalam hadis ada menyebutkan tentang satu hadis yang menyebutkan tentang Nabi menyebut
tentang ada 1/3 daripada umatku ini dia akan masuk syurga tanpa hisap. Tak perlu dihisap lah, masuk syurga 70,000 kata Nabi semua mereka ini. Dan 70,000 tersebut akan menarik 700,000 lagi tangan. Jadi itu yang kita berharap kita termasuk daripada golongan tersebut, insya-Allah. Dengan macam mana kita nak mendapat tarikan macam tu, tarikan daripada orang yang masuk syurga tanpa hisap ini, dengan kita berpaut pada ulama. Kerana itulah guru-guru kami mengatakan dalam kita mengikut kepada iqtidak dengan para imam, iaitu para imam-imam ini. Contoh kita ikut kepada Imam Syafi'i, nanti di akhirat nanti kita akan dihimpunkan dalam kumpulan tersebut. Contohnya kita akan dihimpunkan dalam Imam Syafi'i akan menjadi tauladan kita dan kita akan berada bersama dengan dia, dengan beliau di akhirat nanti. Bersama dengan jemaah daripada mazhab Syafi'i, daripada Imam Syafi'i dan daripada Imam Hanbal, mereka akan menjadi dipertanggungjawabkan mas'uliyah atas kita di akhirat nanti. Dan orang-orang yang disebutkan Nabi yang cinta kepada mereka ini, mungkin dia kenal dan dia pula diberikan ganjaran tadi masuk surga tanpa hisap, dia boleh tarik kita masuk. Itu yang kita nak. Dalam kita nak harapkan amal pun tak berapa banyak lah. Nak kata amal sebesar gunung Uhud pun tak pasti lagi. Jadi sebab itulah kita kena berpaut kepada orang alim ulama, kepada orang soleh. Kita bersahabat dengan orang soleh. Mudah-mudahan mereka di akhirat nanti dia ingatkan kita, ya Allah, si fulan ini pernah membantu aku dahulu. Dia si fulan ini pernah ikut aku ke masjid dahulu. Dia buat dosa, memang dia buat dosa lah, dosa khilaf kan. Jadi dia pun tarik masuk ke syurga. Itu yang kita nak. Dan 1/3 lagi bahagian umat Nabi ni dia dihisap dengan mudah. Dihisap oleh Allah SWT mudah masuk syurga. Dan 1/3 lagi disebutkan dengan dosa yang banyak sehingga Allah berfirman, manhum, siapa mereka ini? Dan dialah yang maha mengetahui. Allah tahu sebenarnya, tetapi Allah sengaja tanya, siapa mereka ni yang banyak dosa ni? Jadi malaikat pun menjawab, mereka adalah orang yang datang dengan banyak dosa, akan tetapi mereka tidak pernah mensyirikkan Engkau ya Allah. Jadi Allah pun mengatakan kepada mereka, berfirman, masukkanlah mereka ke dalam syurga, masukkanlah mereka ke dalam syurga kerana mereka tidak pernah mensyirikkan aku. Jadi perbuatan syirik inilah yang bahaya tuan-tuan. Kalau kita syirik ini Allah tak terima kita, masuk neraka lagi, tertolak lagi segala amal kita. Jadi perbuatan syirik ini sangat bahaya. Syirik, hatta syirik khafi ataupun syirik yang jali lah, syirik yang besar. Syirik khafi ini riak. Kalau syirik yang syirik jali ini adalah syirik yang buat menyekutukan Allah lah, menyembah berhala ataupun tidak percaya kepada Allah SWT atau meyakini benda lain yang boleh disembah selain Allah. Itu syirik jali, syirik yang besar. Syirik khafi ini adalah syirik yang kecil yang mana kita rasa riak dengan amal ibadah kita, riak dengan duit kita, riak dengan kepandaian kita. Jadi perbuatan tersebut adalah yang ditakuti Nabi, yang banyak berlaku pada umat akhir zaman ini, syirik khafi. Dan juga disebutkan oleh Nabi SAW, golongan yang dalam satu hadis lagi disebutkan, orang yang masuk syurga tanpa hisab ni, humul ladzi la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka yang masuk syurga tanpa hisab ini, ciri-ciri dia kata Nabi adalah orang yang tidak berjampi sarapah. Berjampi sarapah ni maksudnya dia menggunakan jampi-jampi yang haram di sisi syarak. Yastarqun. Yang kedua adalah wala yatatayyarun. Wala yatatayyarun ini adalah mereka tidak, tatayyur ini bermaksudnya dia bergantung pada nasib sial. Macam orang-orang kita tak selalulah makan bunik kelak accident. Orang kita selalu ya si boleh, ya sebenarnya tatayyur, bergantung dengan perbuatan yang sial apa semua yang si boleh, haram hukumnya. La yatatayyarun, tetap perbuatan Arab jahiliah memang macam tu lah, sebenarnya suka kepada perkara-perkara yang bergantung dengan nasib. Contoh bila saya cabut undi, saya akan mula anak panah. Okey, kita cabut undi, mun kena nama si fulan, nyala yang kena. Sudah main undi. Bergantung dengan nasib. Perbuatan tu. Yang kedua lah, la yastarqun, yang si jampi serapah, yang tidak bergantung dengan nasib, wala yaktawun, yang menggunakan besi-besi untuk berubat. Akan tetapi Nabi badah, orang yang masuk syurga tanpa hisab tu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, adalah orang yang sentiasa bertawakal kepada Allah. Orang yang sentiasa bertawakal. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah tak, sebenarnya akan diberikan oleh Allah satu ganjaran masuk syurga tanpa hisab. Orang yang bertawakal lah. Jadi nak kata kita tak bertawakal kadang susah juga. Kita pun kadang berumut. Orang yang bertawakal sebenarnya saya dah 2-3. Kita tawakal Allah, Allah jalan.
Jadi orang yang ada tawakal tu iman tidak tinggi dan keyakinan. Tapi bila kita cerita tentang keyakinan tu lah yang kelak di akhirat kelak yang akan jadi lampu bagi kita. Lampu ataupun cahaya. Kerana waktu kita disirat kelak di tetian sirat, keadaan yang sangat gelap diceritakan oleh para ulama. Berdasarkan nas dalam Al-Quran pun ada keadaan di tetian sirat memang gelap, tak ada lampu. Ni nak ada lampu saya elektrik pun saya ada. Jadinya semua bergantung dengan keyakinan dan keimanan kita di dunia dan amal soleh kita. Disebutkan Nabi dalam hadis ada seseorang mukmin namanya masaya kelaknya pun cahaya sebesar gunung. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir tak sebenarnya berebut-rebut mau dekat dengan orang mukmin. Tapi oleh kerana takdir Allah, waktu akhirat kelak sidanya akan dipisahkan jauh. Si akan berdekatan. Si akan dapat dekat. Orang munafik dengan orang mukmin, si akan dapat dekat. Ada juga orang mukmin sepaling kecil pun yang pun cahaya badannya sebesar ibu jari kaki, kata Nabi. Sebesar ibu jari kaki dia. Ya pun kejap hidup, kejap padam, kejap hidup, kejap padam. Kejap hidup kayak dagingnya, padam, kayak hidup balik. Tapi tadi disebut dalam hadisnya berjalan di sirat, masa lampu cahaya di kakinya hidup, dia jalan. Bila padam dia berhenti. Bila dia hidup lagi dia jalan. Jadi ya contoh daripada selemah-lemah iman lah orang-orang mukmin masa diceritakan oleh Nabi. Nabi melihat perkara-perkara yang berlaku di akhirat tu. Wal haudi. Dan haud tu adalah orang mudah sebagai telaga haud lah, tempat air yang bahkan Nabi akan minum. Al-haud huwa jismun makhsusun kabirun muttasi'un jawanib sa'atuhu masiratun syahrun ma'uhu masiratun syahr ma'uhu abyadu minal laban. Jadi haudnya adalah satu telaga yang khusus bagi Nabi. Kepunyaan Nabi ini adalah sangat besar dan sangat luas sehingga akan disebut dalam kitabnya pun luas jadi perjalanan sebulan. Pun jarak besar sebesar ya. Perjalanan sebulan. Dan macam ni keadaan air daripada telaga Haud, ma'uhu abyad, dan dia pun air tu warna putih. Abyad minal laban, yang lebih putih daripada susu. Kita nak gambarkanlah putih daripada susu. Macam ni putih daripada susu. Wa abrad minas thalj, dan lebih sejuk daripada ais. Daripada salji lah, daripada salji. Dia pun keadaan air di telaga Haud, telaga Kautsar. Wa ahla minal asli, dan lebih manis daripada madu. Bukan madu 1 2 3 atau madu ya. Okey, itu adalah lebih manis daripada madu. Jadi bila manis daripada madu, kita bayangkanlah macam ni rasa madu dan air yang lebih manis daripada madu. Wa atyab rihan minal misk, dan bau daripada minuman telaga Kautsar tu lebih harum daripada wangi-wangian. Jadi nak madahkan yang pun air Allah bateri. Good bateri ya. Bismillah. Allah. Okay, kita sambung kepada tadi Al-Haud. Jadi ciri-ciri air yang dipadah oleh Nabi tadi, air daripada telaga Kautsar. Yang pertama, airnya lebih putih daripada susu, lebih sejuk daripada ais, lebih sejuk daripada salji lah, lebih manis daripada madu, dan lebih harum daripada wangi-wangian. Dan disebutkan yang pun Ibriq tu maksudnya adalah kita sebut apa tempat taktih namanya cerek lah cerek macam tempat kita kaut air Jadi disebutkan cerek tadi ka'adadin nujumis sama min man syariba minhu syurbatan lam yazma' ba'daha abada. Jadi disebutkan tadi dalam telaga yang pun cerek bagi kita kaut air ada sama jumlah dengan bintang di angkasa lah. Dan bila kita rujuk
kepada saintis yang mengatakan berapa bilangan bintang-bintang. Nabi sebutkan ada di nujum, seperti jumlah bintang-bintang. Jumlah bintang-bintang di langit kata saintis bersamaan dengan 100 juta. Nak kata 100 juta bintang yang ada di langit. Dan ada setengah saintis pada tadi ada lebih. Jadi nak kata banyaknya yang pun kira kata cangkir dalam telaga ya. Okey, kita minum. Tapi yang minum tu adalah orang-orang yang terpilih je, yang Nabi kenal. Tapi kelebihan kita minum tu tuan-tuan, sebutkan man syariba minhu, barang siapa yang minum daripada telaga tu, lam yazma' ba'daha abada. Dia akan haus sampai bila-bila. Jadi di akhirat lah dia akan haus. Sebab tamnya kita rasa haus sebab cuaca panas, kena cuaca panas sebab matahari dekat dalam kepala kita. Disebutkan tadi dalam hadis dekat matahari dalam kepala kita, dekat ya, sampai kita rasa panas sampai berpeluh sampai kita rasa haus. Jadi bila kita dapat minum telaga tu, jadinya mula kita si haus sampai bila-bila. Ia adalah telaga Al-Kautsar, yang mana dalam surah kita tuan-tuan pun ada tadabbur dalam surah ya inna a'tainakal kautsar. Walaupun perkataan Al-Kautsar ya ada berlaku perselisihan dalam ulama memaknakan Kautsar. Adakah maksud Kautsar tu anak yang banyak? Adakah Kautsar tu maksudnya kelebihan yang Allah beri? Ada setengah pada Al-Kautsar tu Allah khususkan maksudnya sesungguhnya wahai Muhammad kami mengurniakan kepada engkau telaga Al-Kautsar. Ada setengah ulama mentafsirkan ayat macam ni. Yang disebut dalam kitab-kitab tafsir lah. Jadi ia adalah kelebihan dalam siapa yang minum air yang diberi oleh Nabi. Jadi kita doalah mudah-mudahan kita semua dapat minum daripada air telaga Kautsar, telaga haud Nabi tu. Dan Nabi pun kenal kita. Jadi jangan pernah tinggalkan selawat tuan-tuan. Jadi ialah untuk supaya Nabi terkenal kita, dapat kita minum air tu di akhirat kelak. Wa ghairi zalika min umuril akhirah. Dan selain daripada tu nak cerita dalam matan dak, nak madah tadi kita perlu beriman dengan sirat, beriman dengan mizan, beriman dengan haud dan saki-baki daripada perkara-perkara di akhirat kelak. Contohnya perkara apa lagi? Perkara hasyr, al-hasyr. Al-hasyr itu adalah hari yang kita dihimpunkan lah, waktu habis kita dihancurkan oleh tiupan sangkakala, wal hisab dan ketika kita dihisabkan oleh Allah, wasyafa'ah wa tatayyur suhuf wa ru'yatu wajhillahil karim. Syafaat. Ini perkara yang kita inginkan juga di akhirat, tak ada syafaat. Ada sikit hadis kami sempat nak tulis, tapi hadisnya hadis yang daripada Sahih Bukhari panjang yang menceritakan tentang syafaat yang berlaku di hari akhirat. Oleh kerana di akhirat kelak waktu nak nunggu dihisap lama. Seperti kita dah bahas minggu lepas, satu hari di akhirat ibarat 1000 tahun di dunia. Nak dah lama. Sampai ada sebahagian manusia temannya tadi minta supaya Allah percepatkan hisap. Lama gila nunggu. Jadi macam ni cara tadi saya jumpa para nabi. Jadi saya pun cari kepada Nabi Adam lah pertama sekali. Bila saya dah jumpa dengan Nabi Adam, dia saya minta dengan Nabi Adam, ya Abul Bashar, dahnya, wahai bapa segala manusia, dahnya, sungguhnya engkau telah diciptakan oleh Allah daripada ruhnya. Yang pertama yang saya ada bapa, saya ada mak, terus diciptakan daripada asal, Allah tiupkan roh. Jadi memang special lah bagi saya. Jadi yang minta tadi supaya Allah isfa' lana, katanya, syafaatkanlah kami, kata sebahagian manusia tadi. Tapi apa pada Nabi Adam ketika hari itu adalah hari yang sebenarnya Allah marah, qadban katanya, min hadzal ayyam, daripada hari itu sebenarnya Allah marah. Jadi dia takut dengan perbuatan yang dia pernah buat dulu, di mana Allah pernah melarangnya untuk jangan makan buah di satu pohon. Makanya Nabi Adam pun makan. Jadi dia takut dengan kesalahannya dulu, Allah marah. Apa pada Nabi Adam? Nafsi padanya. Dimpun. Simaknya doa. Dimpun nafsi padanya. Bahasa Arab nafsi tu dimpun lah, dimpun dah. Jadi saya pun pergi cari Nabi Nuh alaihi salam. Bila saya jumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam, saya minta wahai Nabi Nuh yang pertama diutuskan sebagai rasul. Yang diutuskan sebagai rasul yang pertama Nabi Nuh, doalah isfa' lana katanya. Doa kepada Allah supaya cepatkan hisab. Jadi Nabi Nuh pun siapa beri berdoa. Belajar aku pernah menyoalkan takdir Allah waktu berdakwah dulu. Dia takut nafsi. Dia pun jawab yang sama. Jumpa Nabi Musa, jawab benda yang sama. Sebab dia pernah bunuh seorang Qibti tanpa perintah daripada Allah, jadi dia rasanya berdosa. Daripada nafsi juga, dimpun. Jumpa dengan Nabi Isa pun simak padanya nafsi. Jawapan yang sama.
Tapi Nabi Isa jawab tadi, izhab ila Muhammad. Pergi kepada Muhammad tu. Nabi Muhammad pergi ke Nabi Muhammad minta katanya. Jadi bila Nabi pergi ke arah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun tengah sidaknya minta, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana, ya, berikanlah syafaat kepada kami orang. Maka Nabi pun pergi ke sisi Arash dan sujud serta memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah balas dengan Nabi, ya Muhammad irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Jadi Allah pun makbul. Allah kepadanya, sal fa'tahu, kata Allah. Mintalah kepada aku apa-apa aja, aku akan beri, kata Allah. Jadi apa yang Nabi sebut, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Jadi atas doa Nabi tadi, ya umat aku, ya Allah, umat aku, ya Allah, percepatkanlah hisab. Jadi sebab makbul doa Nabi, maka Allah percepatkan hisab, maka barulah turun segala perkara-perkara yang orang dah tadi timbang mizan semua turun. Dia adalah peristiwa yang berlaku di akhirat kelak ketika kita mau ditimbang. Peristiwa benda yang sama'iyat. Nabi cerita dengan para sahabat, benda tak berlaku. Yang cerita sebab Nabi dah nanggar benda tu dalam yang pun visual, yang pun orang dah take sebagai mukjizatnya, dapat nanggar future. Dia adalah mukjizat Nabi juga, dapat nanggar masa depan, dan Nabi cerita benda yang akan terjadi. Mungkin kita tiap soalkan kena benda Nabi dah cerita nak kena kita di akhirat kelak si pergi ke Nabi itu terus. Tapi zaman kita dah lupa dah. Kita dah fikir apa yang kita dengar di dunia tu, sebab di dunia yauma yafirru min akhihi wa ummihi wa abih. Pada hari yang kelak ada seorang tu bila nyamuk dihisapnya pun pahala, nya siduli dengan saudaranya, nya siduli dengan bapaknya, siduli dengan isterinya, wa sahibatihi wa banih, hatta anaknya siduli waktu hari kiamat kelak. Sayyidina Aisyah pernah tanya Nabi, macam ni mun keadaan sini orang di akhirat. Telanjang. Saya ada baju sehelai benang pun saya ada. Macam ni saya nyamuk berhadapan dengan orang. Tapi orang dah sigago lagi dah. Semua orang takut macam ni saya nyamuk berhadapan dengan dosa-dosa saya. Sampailah disebut dalam segi Al-Quran tadi, apabila suhuf tu datang pada belah kanan, alhamdulillah mungkin kita pun hisab akan jadi mudah. Tapi bila suhuf kita datang daripada belah kiri, ni terbang, yang akan terbang daripada belah kiri, nya adalah menunjukkan kita bakal yalah wala'udzubillah min zalik lah, kita akan masuk neraka lah orang yang dapat suhuf ni daripada belah kanan. Yalah kita kena hati-hati. Mudahan kita semua dipelihara oleh Allah dan diberikan suhuf amalan kita di sebelah kanan insya-Allah, dan masuk ke surga bersama Rasulullah lah. Dan ini adalah perkara-perkara yang umuril akhirah yang wajib bagi kita beriman dengannya. Dan perkara-perkara samiyat yang satu lagi tu namanya barzakh. Al-barzakh. Apakah barzakh tu? Disebutkan dalam kamus, barzakh tu ni adalah al-hajiz baina syai'ain. Ini adalah pemisah di antara dua benda. Apa dua benda ya? Dunia dan akhirat. Ini ibarat barzakh tu di tengah-tengah. Syai'ain min waqtil mauti ila al-qiyamah wa man mata dakhalahu. Nya bermula tadi ketika meninggal seseorang, dia akan masuk ke alam barzakh sehinggalah pada hari yub'atsun, dia akan dibangkitkan di kiamat kelak. Barang siapa yang mati akan masuk alam barzakh. Walaupun ada setengah orang moden sidanya si percaya dengan alam barzakh tu, si wujud si tak pada, tapi sebenarnya wujud. Dan alam barzakh tu disebutkan yang pun keadaan di sinilah. Keadaan di sini ada keadaan yang dimpun, keadaan yang kira khususlah di alam barzakh tu. Kita mesti tahu macam ni rahsia dalam alam barzakh tu. Jadi alam barzakh tu wa minal qabri ila al-'illiyin. Jadi ada sebahagian orang-orang di kubur tu yang akan masuk ke segi tempat namanya illiyin. Ataupun illiyun wa ta'muruhu arwah as-su'ada. Dan yang akan memakmurkan tempat illiyun tu adalah orang roh-roh orang yang bahagialah, orang yang mukmin. Yang akan ditempatkan di tempat namanya illiyun. Illiyun tu maksudnya di tempat yang tinggi. Di alam barzakh tu ada tempat illiyun dan segi tempat tinggi namanya sijjin. Sijjin. Dan orang yang masuk ke tempat sijjin tu tuan-tuan adalah orang roh-roh yang daripada tadi bahasa kasarnya roh-roh yang celakalah ataupun roh-roh yang tidak bahagia. Ya bahaya. Roh yang tidak asyqiya, roh-roh yang tidak bahagia. Maksudnya orang-orang kafir, orang munafik, orang yang berdosa, yang akan dimasuk ke tempat namanya sijjin di barzakh.
Jadi keadaan Sayyidina Sinun macam ni, keadaan Sayyidina akan masuk Sinun pada mula Sayyidina meninggal sampailah waktu Sayyidina akan dibangkitkan di akhir kiamat kelak. Tempoh waktu Sayyidina di alam barzakh. Dan keadaan Sayyidina macam ni di alam barzakh, keadaan Sayyidina akan mungkin diazab oleh Allah dan mungkin diberi nikmat oleh Allah, dan ada yang mahbus tu diperangkap atau tidak dipenjarakan lah. Jadi menunjukkan keadaan Sayyidina arwah-arwah di alam barzakh tu nya ada link juga dengan orang dunia. Atau kita dengar daripada hadis Nabi, bila kita pergi ke samping kubur, kita akan dengar satu hadis Nabi belah tadi, setiap tapak kasut atau tapak selipar daripada kita yang jalan di atas kubur didengari oleh arwah dalam kubur. Jadi kita bercakap hanya dengar, tapi nya saya mampu nak jawab aja. Punya jawab lari kita kelak. Jadi kita pun nak ada assalamualaikum. Kita nanti kubur lah macam ada adab, assalamualaikum ya ahlul qubri. Jadi kita beri salam, kita salam bapak kita kan, bapak kita di kubur, saya beri salam, assalamualaikum pak, assalamualaikum mak. Saya dengar, saya jawab sebenarnya, cuma kita dengar. Dalam kita tu dihajiz ataupun dipisahkan oleh Allah, oleh kerana tadinya dalam satu dimensi yang lain lah, yang bukan dimensi yang around kita tu. Jadi kita siapa nak tahu. Seperti peristiwa perang Badar yang mana para musyrikin dihumban ke dalam sikit telaga untuk dikubur, dan Nabi pun berbicara, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa bercakap orang mati saya dengarkah? Sesungguhnya orang yang mati tu tidak mendengar seperti mana orang hidup. Malah orang hidup dengar, orang mati pun dengar juga. Malah sebenarnya kelak diazab oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wa min su'alil malakain wa azabil qabri. Dan kita perlu beriman juga dengan soalan daripada dua orang malaikat namanya Munkar dan Nakir. Dan juga beriman dengan azab-azab kubur. Dalam soal malaikat disebutkan dalam kitab, keadaan Munkar dan Nakir tu sangat-sangat menggerunkanlah. Mata biru azraq katanya, mata biru, rambut panjang, bertanduk, keadaannya sangat menakutkan. Sehingga diceritakan oleh Sayyidina Ali ketika kewafatan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dikebumi je Sayyidina Umar. Sayyidina Ali tak duduk, sementara orang lain semua dah keluar daripada dah lagi di kubur Sayyidina Umar, tinggal Sayyidina Ali. Sayyidina Ali duduk saja, nyamuk dengar apa perbicaraan di atas Sayyidina Ali dengan malaikat Munkar dan Nakir. Jadi Allah pun buka peristiwa dengan Sayyidina Ali. Maksudnya dengarlah apa perbicaraan Sayyidina. Yang maksudnya karamah daripada Sayyidina Ali diriwayatkan tadi. Jadi Sayyidina Ali pun dengar, assalamualaikum ya sahib Rasulullah. Salam ke atas engkau wahai sahabat Rasulullah. Sayyidina Umar pun kejut tadi. Ini jawab salam. Yang pun jawab salam, waalaikumsalam. Jadi ditanya Sayyidina Umar pun tadi alu madah dengan sidang malaikat, ya wahai para malaikat, sesungguhnya aku tak dikenali dan aku tak adalah sahabat Rasulullah, dan nak madah orang paling gagah, akulah paling gagah, paling berani. Tapi bila aku nangga muka tak dua, aku pun takut sudahnya. Jadi yang minta wasiatkan tadi, aku wasiatkan turun dua supaya bila datang kepada orang mukmin, datanglah dalam wajah yang paling bagus. Jadi pada malaikat orang Munkar dan Nakir sam'an wa ta'atan dahnya. Dan orang dengar dan orang patuh dahnya. Jadi Sayyidina Ali pun madah tadi, disangka Sayyidina Umar tu walaupun dah masih hidupnya beri manfaat pada manusia, malahnya meninggal punya beri manfaat kepada manusia. Allahu akbar. Ialah menunjukkan kehebatan para khulafa ar-rasyidin tu. Jadi Sayyidina Umar tadi tegur dengan tidak Munkar dan Nakir tu supaya datang kepada orang-orang mukmin khususnya, datang dalam keadaan rupa yang baik, rupa yang bagus. Sebab punya datang bertanduk semua orang takut bah. Menagih Sayyidina Umar pun berani pun takut dengan Munkar dan Nakir bagi kita tuan-tuan. Bagi kita artinya datang jangan mbaknya pun pergi pukulnya. Nanya tapi kan ada sikit soalan ditanya dengan orang kelak tentang apakah pendapat kau tentang lelaki ini, lelaki yang merujuk kepada Nabi Muhammad lah. Jadi bila orang mukmin akan jawab asyhadu annahu Rasulullah wa abdahu. Jadi orang mukmin akan jawab, sesungguhnya aku bersaksi bahawasanya lelaki itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Selamat masuk ke dalam tempat Iliyin tadi disebut kami tadi, Iliyin. Maka orang-orang yang kafir yang akan ditanya, apa pendapat kau tentang seorang lelaki tu? Sebutkan Nabi Muhammad lah. Yang mana ma adri katanya. La adri, aku si tahu dah. Jadi bila dia si tahu, memang kena hentam lah dengan malaikat. Ya, dia sebut orang nak cerita dihentam, yang menjerit dah sampai seluruh daripada ahli kubur saya dengar.
Malah orang-orang yang malah Nabi ada siapa Nabi mendengar. Supaya kita dengar kelebihan hadis tentang surah Al-Mulk. Nabi dengar seorang lelaki tadinya diazab di kubur. Oleh kerana apa? Oleh kerana mengamalkan surah Al-Mulk setiap malam. Ialah kita sama-sama boleh amal surah Al-Mulk setiap malam, dihafalkan sebagainya jadi amalan bagi kita. Kira kita akan diazab di kubur dan kelebihannya. Dan azab kubur wa huwa al-azabu fil marzakh hajiz baina dunya wal akhirah li ba'd al-amwat. Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azab al-qabri. Dan Sayyidah Aisyah pernah nanya dengan Nabi. Dia nanya dengan Nabi lah, so riwayat hadis. Nanya Nabi tentang azab kubur. Maka Nabi pun jawab, qala na'am azabul qabri haqqun. Nabi, ya benar, sungguhnya azab kubur itu adalah benar. Qalat Aisyah, fama ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu ba'da dhalik illa ta'awudz min azabil qabri wa min azabil qabri ardun nar ala kafirin kulli yawmin marratain. Jadi fama ra'aitu, maka aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat saya akan tinggalkan satu doa itu minta jauh daripada azab kubur, illa ta'awudz min azabil qabri. Ia adalah hadis sahih daripada Bukhari yang menyebutkan Rasulullah selepas solat dia akan pernah tinggal doa minta lindung daripada azab kubur. Jadi wa dalil wuqu' qauli ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa tudhiqu qab'a 'alaihi hatta takhtalifa adlahu wa daraba munkar wa nakir lahu bimatraqin baina udhunayhi wa dzalika bi ba'di asahu muslimin mimma huwa duna ma yasulul kafir. Jadi disebutkan situ tentang azab-azab di kubur tu, ada orang tu diazabkan dengan dihimpitkan kuburnya sehingga takhtaliful adla', pusuknya semua bertemu. Nak madah tadi keadaan kubur-kubur yang diseksa lah, dihimpitkan kuburnya dan dipukul oleh munkar dan nakir bagi orang yang mampu menjawab dengan satu mitraqah tu, budak pemukul lah baina uzunai, di antara kedua telinganya. Insyaallah wa yasmilu dzalika wa yasul li ba'di asah muslimin mimma huwa duna ma yasulul kafir. Dan apa yang diterima oleh orang muslimin sudah tentu juga diterima oleh orang kafir. Orang muslimin yang si tahu tentang Allah, si tahu tentang Nabi, si tahu kiblat sini, dia akan dipukul. Orang kafir pun dapat juga benda yang sama, tidak beza. Sebenarnya nak menunjukkan tadi azab kubur itu adalah benar. Jangan kita fikir azab kubur itu saya ada. Contohnya orang Mu'tazilah lah, saya ada golongan-golongan Mu'tazilah, mazhab tu yang sesat tak saya madah tadi. Azab kubur tu saya ada sebab kita si nampak. Jadi dia meyakini dengan perkara yang si nampak tak si ada. Ia adalah akidah yang salah lah. Dan kita sambung pada perkataan last sekali, wa na'imihi, dan segala daripada nikmat-nikmat Allah. Famin na'imihi tawsi'ati wa ja'ala qandil fihi wa fath at-taqah fihi ila jannah wa ja'alahu rawdah min riyadhiha. Dan daripada nikmat-nikmat Allah adalah syurga, neraka, dan dimasukkan ke dalam syurga dan diberikan istana di akhirat kelak di syurga. Ia adalah daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi kita kena beriman dengan nikmat-nikmat Allah. Dia di syurga, neraka lah. Kita nak cerita tentang keadaan syurga, neraka di syurga tu kan ada banyak. Jadi cukup sekadar ngam-ngam kita habis wa na'imihi. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Segala yang buruk datang daripada diri sendiri dan segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maaf atas salah bicara dan mohon maaf atas memanjangkan waktu. Insya-Allah kita sambung ke depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.